wabarakatuh. Sidang jemaah muslimin dan semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, diberikan oleh Allah dan keberadaannya dan kita bersama jemaah dan berada dalam masjid ini untuk satu program, yaitu program Maulid Rasul, yaitu program perdana Maulid Rasul yang yang bertajuk Rasulullah Tauladan Cermin Kejalan Kejalan Dakwah. Jadi program sidang ini akan dibawa oleh beberapa panel, yaitu panel yang ada di ke hadapan tanpa hadir. Jadi kita tukar dengan beberapa panel yang lain. Panel yang lain pun yang dekat dekat ya, yang mana Ustaz Azman Syafawi dari Kedah, kedua Ustaz Auzul Musin dari Pinang, dan Ustaz Ridwan Warno yang sebagai moderator. Jadi dengan tanpa masanya, saya mempersilakan ketiga-tiga ahli panel mengambil tempat di hadapan dan terus menjalankan program. Jadi agenda kita pada kami iaitu pertama iaitu perdana, kedua kita berhenti sekejap untuk bagi laporan kepada azan Isyak, kemudian kita sambung balik dalam Isyak. Azan Isyak kita ada sedikit membuat kutipan rumah sekiranya sampai ini berumur untuk program-program masjid. Ketiganya kita ada tempat makan. Ya, selepas ini jemaah, tempat program jemaah boleh kita ada bungkus makan. Jadi dalam mana kita disediakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, sadaqa wahda, wa nasara abda, wa anza jundahu hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau Muhammad terbunuh, maka kamu akan berpaling daripada Islam. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 144. Yang berbahagia Tuan Haji Abdul Rahman, Pengurusi Majlis yang dirahmati oleh Allah, Fadil Ustaz Dr. Hamzah Jaafar, Nazir Masjid yang dirahmati oleh Allah Tuan Haji Izali dan seluruh jawatan kuasa Masjid Rahimah Greenwood. Yang berbahagia teman ahli panel Fadil Ustaz Azman Syafawi Abdul Rani yang kita undang khas dari Terengganu, tuan-tuan sekalian. Yang berbahagia Fadil Ustaz Fauzi Husin, penceramah Radio Pulau Pinang atau Radio Mutiara, juga merangkap pengurusi kepada Darul Ulum Kedah, tuan-tuan sekalian. Pimpinan-pimpinan masyarakat, imam, para pegawai masjid, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun pada malam ini untuk kita menterjemahkan rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengimbau kembali tabir sirah perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melihat bagaimana generasi Al-Quran, generasi yang dididik, ditarbiah oleh baginda Nabi, tuan-tuan, kecintaan mereka kepada baginda Nabi mengatasi segalanya. Di bulan Safar berlaku satu peristiwa besar, namanya peristiwa Yaum Ar-Raji' tahun 3 Hijrah, tuan-tuan. Kisah 10 orang sahabat-sahabat. Nabi pilih 10 orang ni, Nabi pilih ciri mereka ahli Al-Quran, mereka ni alim Al-Quran, tuan-tuan sekalian.
Nabi nak hantar mereka berdakwah kepada kaum Adha dan Al-Qarah, tuan-tuan sekalian, di mana 10 orang termasuk Khubayb bin Adi, Asim bin Thabit, tuan-tuan sekalian, di mana tengah jalan sampai di Uthman, mereka diserang oleh puak-puak kafir. 8 orang ni mati dibunuh, tuan-tuan sekalian. Berbaki 2 orang ditambak di berkas. Seorang nama Khubayb bin Adi dijual kepada Banu Amir di Mekah. Mengapa dijual kepada Banu Amir, tuan-tuan? Sebab masa perang Badar ataupun peristiwa Yaumul Furqan, hari pembeza di antara hak dan batil, Khubayb bin Adi ditembak perang, dia bunuh pemimpin daripada Banu Amir, tuan sekalian. Maka dijual kepada Banu Amir untuk balas dendam, maka dipenjara, dilokapkan di Mekah. Sampai ketika mereka nak bunuh, mereka keluarkan daripada Mekah di Tanah Ain, tuan sekalian. Di sini dipalang, disalib, tuan sekalian. Khubayb bin Adi datang ketua musyrikin Mekah, ketua kerajaan Mekah Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Abu Sufyan beri tawaran. Dia kata, wahai Khubayb, mau atau tidak, tempat kamu ini kami gantikan dengan Muhammad. Kami pancung, kami penggal leher Muhammad, dan kamu balik semula ke Madinah bersama-sama dengan keluarga kamu. Jawab Khubayb bin Adi, pemuda beriman, wallahi demi Allah, aku tidak mahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang sekarang berada di tempatnya tertusuk dengan sebilah duri sekalipun, dan aku balik bersama-sama dengan keluarga aku. Jawab Abu Sufyan, aku tidak pernah melihat manusia ramai yang menyintai sahabat-sahabatnya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad menyintai Muhammad. Ini contoh, tuan-tuan sekalian, kecintaan jenasi Al-Quran kepada Nabi. Tidak ada galah ganti, tuan sekalian. Dan perasaan inilah kita nak masuk kepada umat Islam di akhir zaman, yang kita lihat sekarang mereka kurang cemburu kepada maruah Nabi. Orang nak hina Nabi, sok khabar jalan Posten, ingat jalan Posten, tuan-tuan, buat karikatur menghina Nabi, tuan sekalian. Sok khabar Nigeria Disney buat artikel menghina Nabi, tuan sekalian. Bahkan buat filem, tuan sekalian, untuk menghina Nabi. Jadi orang Islam tak cemburu pada hari ini. Sebab itulah tahniah kepada masjid, di awal musim lagi kita memperingati maulid ataupun kelahiran Nabi, tuan-tuan sekalian. Biasa minggu depan lah baru bersemarak seluruh tanah air, seluruh tanah air, seluruh negara, tuan-tuan. Kita buat awal, alhamdulillah, tak ada masalah. Sebab saya nak tegaskan kepada tuan-tuan, memanglah zaman Nabi, zaman Khulafa Ar-Rasyidin, zaman sahabat-sahabat sanad, sahabat-sahabat kanan, tidak ada pun sambutan dalam bentuk seremonial dan dalam bentuk perayaan dibuat untuk memperingati kelahiran Nabi, memang tidak ada. Bila, tuan-tuan sekalian, dalam sejarah ini umat Islam mula berhimpun, duduk ramai-ramai, berhimpun ramai-ramai, dengar kisah penceritaan tentang kelahiran Nabi. Antaranya muslimin dan muslimat disebut dalam zaman kerajaan pertengahan dah, tuan-tuan sekalian. Kerajaan Fatimiyah yang berpusat di Mesir. Mengapa kerajaan Fatimiyah ini mulakan sambutan? Alasan dia, tuan-tuan sekalian, lah umat Islam semakin jauh daripada Nabi. Anak-anak muda, generasi muda semakin jarang dengan kisah-kisah Nabi. Maka peluang paling baik masuk bulan Rabiul Awal, himpunkan orang ramai bercerita, berkisah tentang riwayat hidup dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk menanam rasa kasih, menanam rasa sayang, cinta kepada Nabi, kerana ianya merupakan prasyarat keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehingga aku ini lebih dicintainya daripada dirinya, daripada harta bendanya, daripada anak-anaknya, daripada bapa dan seluruh manusia, tuan-tuan sekalian. Dan kita harap dalam program kita ni, tuan-tuan, lahir semangat untuk berdakwah, untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat, tuan-tuan sekalian. Islam sedang bangkit pada hari ini. Minggu lepas saya berada di Eropah Timur, Czechoslovakia, tuan-tuan, juga di Ireland dan juga United Kingdom. Tengok semua negara Eropah ni, tuan-tuan, dakwah berjalan dengan hebat. Banding dengan 10 tahun, 20 tahun lepas, tuan-tuan, jauh lebih hebat sekarang, tuan-tuan. Tengok di Ireland, tuan-tuan sekalian, di Belfast, di Dublin, tuan-tuan sekalian, masjid-masjid pusat Islam rancak dengan program-program dakwah. Di United Kingdom, tuan-tuan, 6% penduduk kalangan Muslim. 6% England yang pernah menjajah kita. Orang putih ni sombong, the sun is never set in the British Empire. Matahari tak pernah terbenam di Empire British. Hari tempat mereka, tuan-tuan, Islam sedang bersemarak. Hak masuk Islam dia orang hebat-hebat. Adik ipar Tony Blair ni, artis, selebriti, tuan-tuan. Bahkan tengok televisyen mereka mendidik rakyat, tuan sekalian. Ada channel untuk orang-orang Islam, orang Muslim. Peace TV, tuan-tuan sekalian, ada channel dia. Ada debatnya, ada forum, ada, tuan-tuan, dialog peradaban sebagainya. Ada ceramah daripada Dr. Zakir Naik, tuan-tuan, ataupun diulang tayang debat Syekh Ahmad Didat, tuan sekalian.
dokumentari berkaitan Islam dan sebagainya. Maknanya dakwah berkembang dengan hebat di Eropah. Di Perancis tuan-tuan 10 juta Muslim. Sebab tu nak banding tuan-tuan sekalian, kebetulan pula 2 bulan lepas saya di Palestin untuk bantuan, misi bantuan kemanusiaan. Nak banding semangat orang Eropah nak bantu Palestin jauh lebih hebat daripada kita di Indonesia. Minta maaf tuan-tuan sekalian, kita 2 minggu pertama kita semangat, Palestin kena serang daripada 14 November sampai 22 November 8 hari tuan-tuan. Punya semangat, punya marah kita tuan-tuan, boykot barang produk Amerika, jaringan Israel tuan-tuan. Tapi lepas 2 minggu, la salam wa la kalam tuan-tuan. Di sana tuan-tuan mereka berterusan boykot produk-produk Israel, produk-produk jaringan Amerika tuan-tuan sekalian. Khutbah-khutbah mereka rupanya lebih hebat daripada khutbah kita. Nak beritahu gambaran dakwah yang sedang hebat, sedang hangat berlaku sekarang di negara Eropah. Jadi tuan-tuan, kita harap dengan sambutan kita ni, dia bukan semata-mata seremonial biasa yang biasa dibuat oleh orang kampung tuan sekalian. Kalau tak buat orang kampung, tak buat maulid, tak rasa dosa tuan sekalian. Tak, di kampung kita lah. Tuan-tuan kita nak bandar, tuan-tuan kita berfikir jauh lebih maju daripada mereka ni, insya-Allah tuan sekalian. Jadi dua orang panel kita tuan-tuan, Ustaz Fauzi Hussein ni memang sangat dikenali di sebelah pantai barat sebelah utara tuan-tuan sekalian, yang merupakan tuan-tuan penceramah Radio Pulau Pinang dan juga gerakan Sekolah Agama Rakyat. Dia merupakan penaung bersama Datuk Seri Azizan Razak. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, seorang sibuk berdakwah. Tuan-tuan sekalian, anak 12 orang sembang bersama hafal Quran tuan-tuan sekalian. Ceramah siang malam pusing Malaysia, masa mana buat wallahu a'lam tuan-tuan. Ni orang hebat sejak muda tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah terkenal Ustaz Fauzi Hussein ni. Tuan-tuan tengok jaringan Darul Ulum sekolah tu merupakan berbelah-belah buah sekolah di bawah Ustaz Fauzi Hussein tuan-tuan sekalian, sangat terkenal alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, Ustaz Azman Syafawi pula merupakan pimpinan anak muda yang merupakan tokoh dakwah semenjak balik daripada Mesir tuan-tuan sekalian. Beliau sentiasa buat kerja Islam pusing negara dalam dan luar negara, tidak pernah jemu-jemu tuan-tuan sekalian, alhamdulillah. Jadi saya pergi soalan pertama kepada Afadul Ustaz Fauzi Hussein tuan-tuan sekalian, bapa kepada 12 orang anak tuan sekalian, dan suami kepada 3 isteri. Boleh umum Ustaz? Sensitif. Tak ada sensitif Ustaz. 3 isteri tuan sekalian, seorang yang sentiasa berdakwah, tidak pernah jemu. Minta huraian kepada Ustaz, mengapakah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada manusia? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyshiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi ismihi wa sirajan munira. Sadaqallahul azim. Yang bahagia Pak Ustaz Rizwan selaku moderator kita pada malam ini, kasihi sahabat saya Pak Ustaz Azman Syafawi, Tuan Nazir, seluruh datang kuasa dan juga para masjid dan seluruh para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Pertama-tama saya mohon kemaafan, ada sedikit penguzuran. Saya telefon anak saya kata, anak yang ke-10. Dia kata, ayah demam kan? Ya, ayah demam Saloma katanya. Demam Saloma ni tahu kan dong? Dia beringus. Saya ingat kalau kena gas sudah lah. Datang ini dia tak kena gas saudara-saudara sekalian. Sebab perhimpunan aman saudara sekalian. Biasa dari dulu pun itu juga demam, turun juga. Tapi bila kena gas tu saudara-saudara sekalian, lega demam. Korak-korak di badan habis semua lega. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu-satunya insan, satu-satunya manusia yang paling baik, yang terbaik, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga
dibuat oleh manusia ini. Suatu insan yang paling agung, tidak ada tolak bandingnya saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat. Insan yang kita raikan, insan yang kita cintai ini saudara-saudara sekalian, walaupun dia seorang manusia saudara-saudara sekalian, yang diberi maksum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanun nas khuluqan. Ahsanun nas, manusia paling baik saudara-saudara sekalian. Kalau saya tanya saudara-saudara sekalian, siapa yang paling baik atas dunia ini? Saudara-saudara jawab, Obama. Batang tubuh siapa? Jasad siapa yang paling baik? Saudara-saudara sekalian, apa jadi kepada akidah kita saudara-saudara sekalian? Kalau saya tanya saudara-saudara sekalian, manusia mana yang paling sempurna? Manusia mana yang paling sempurna saudara sekalian? Akmalullahi khuluqan. Manusia yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah batang tubuh Rasulullah, percakapan Rasulullah sallallahu, diam dia, sama ada dia diam ke dia berjalan, dia bergerak ke dia bercakap ke saudara sekalian. Kalau dia bercakap, percakapan itu dia hafal. Ribuan, ratusan ribu yang ditulis di dalam kitab hadis saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat dia. Kita bercakap ada orang tulis, saya bercakap saudara-saudara tak tulis, karena saudara-saudara mempunyai kekuatan ingatan saudara-saudara. Nabi dia bercakap, dia berjalan, dia diam, dia tidur, dia berkahwin, apa saja yang dibuat saudara-saudara sekalian, penuh Rasulullah wangi saudara-saudara sekalian. Batang tubuh jasad Rasulullah SAW ini saudara sekalian. Sebab Rasulullah SAW dia menyatakan, ana sayyid, aku ni pemimpin. Ana sayyidun nas, aku ni pemimpin di kalangan manusia, di dunia wal akhirah. Pemimpin di dunia dan juga di akhirat saudara-saudara sekalian. Bukan sekadar di dunia, tetapi sehingga di akhirat saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat. Ini manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada zaman dia hidup ataupun sesudah dia wafat saudara-saudara sekalian. Suatu nama bukan sekadar menjadi pelengkap kepada syahadah kita, menjadi pelengkap kepada syahadah kita saudara-saudara sekalian. Saya baca ayat dalam mukadimah tadi, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Wahai nabi, kami utuskan engkau untuk jadi saksi. Saksi di sini dalam bentuk syahadatain saudara-saudara sekalian. Sesudah kita melapaskan asyhadu an la ilaha illallah, kalau kita sebut kalimah yang lain, kita sebut selain pada Muhammad saudara-saudara sekalian, walaupun mereka itu nabi sebelum daripada nabi kita Muhammad, kita sebut Yusuf ke, sebut Musa ke, hatta kita sebut Ibrahim ke, tidak sempurna. Kalau kita tengok saudara-saudara sekalian, sesudah Rasulullah masuk ke kota Mekah, Rasulullah sebut siapa yang masuk dalam masjid dia selamat, Masjidil Haram. Siapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan dia selamat, Sufyan. Akhirnya Rasulullah masuk dalam rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni bapa mentua dia. Ummu Habibah adalah isteri dia saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Selesai Rasulullah tawaf, akhirnya Rasulullah masuk ke dalam rumah Abu Sufyan saudara-saudara sekalian, diiringi oleh para sahabat saudara sekalian. Ummu Habibah lebih awal masuk ke rumah ibu dia saudara sekalian. Ringkasnya saudara-saudara dan juga sahabat sekalian, Muawiyah beriman, Akrimah beriman, Hindun isteri kepada Abu Sufyan beriman saudara sekalian. Abu Sufyan saudara sekalian, dia seorang pemimpin Mekah pada waktu itu. Dia ada sifat keakuan dia saudara,
keegoan dia saudara-saudara sekalian. Dia serot. Faham bahasa Kedah serot? Kau faham Gohet cakap orang putih. Dia serot tu dia undur lah. Dia undur sampai kat dinding. Saudara sekalian, Ummu Habibah rayu dia, pujuk dia. Kalau ayah tak nak terima dia sebagai menantu, ayah kena terima dia sebagai seorang nabi. Akhirnya dia melapaskan asyhadu an la ilaha illallah. Dia tidak melihat, dia berpaling. Lepas dia berpaling, dia bilang sini, tengok ke atas. Lama soslet. Tetapi akhirnya mau tidak mau, untuk menjadi pelengkap kepada syahadah dia, dia melapaskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, ini pelengkap kepada syahadah saudara-saudara sekalian. Soalan yang dikemukakan oleh Fazil Ustaz Zuan tadi, kenapa Allah Ta'ala utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara sekalian? Jawab dia, saudara-saudara sekalian, kalau sebelum kelahiran Rasulullah SAW, jarak di antara Nabi Isa AS dengan Rasulullah SAW berapa ratus tahun? Berapa ratus tahun? Anak siapa yang mengaji di pasti? Bukan mengaji di tadika. Mengaji di tadika, gelang sipaku gelang, pulang marilah pulang. Yang nyanyi lagu tu. Kalau hak ngaji di pasti ni, tahun fir lahirlah Nabi 571 tahun Masihi. Itu ya dek. Anak ustaz daripada hak tamak sampai ke hak 10, duduk ngaji pasti lagi, balik duduk nasyid di rumah. Tahun fir tu tahun gajah lah, 571 tahun Masihi, saudara sekalian. Tahun Masihi ini sempurna lahirnya Nabi Isa alaihissalam, saudara-saudara sekalian. Jarak yang begitu. Kita sekarang jarak berapa? 1400, hampir 1500 tahun, saudara sekalian. Jarak di sekitar 500-600 tahun, saudara sekalian. Masyarakat Arab ini adalah masyarakat jahiliyah, saudara-saudara sekalian. Jahiliyah itu bukan makna jahil. Asal dia kata jahil, jahil tak tahu. Tetapi ulama meletakkan definisi perjahiliah ni. Yang pertama, dia tidak menerima wahyu. Dia tak terima wahyu. Yang kedua, ataupun dia menolak wahyu, saudara-saudara sekalian. Betapa jahiliahnya, saudara sekalian. Sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan, wala khasba'asna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah wastanibu taghut. Kami utuskan Rasul ini adalah untuk mengajak manusia an ya'budullah, supaya mengabdikan diri kepada Allah, jauh daripada taghut. Ini saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat, saya nak gambarkan betapa jahiliahnya, saudara-saudara sekalian, masyarakat Arab pada waktu itu, saudara-saudara sekalian. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahumullah dalam tafsir dia, saudara sekalian. Sayyidina Umar, saudara sekalian, sesudah dia menjadi khalifah, ada ketika kadang-kalanya dia senyum. Ada ketikanya dia menangis. Ahli-ahli sufah, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, ya Amirul Mukminin, kenapa ketika kadang-kadang engkau menangis, kadang-kadang engkau senyum? Kami takut kalau orang akan kata kepala engkau ni tak betul, wahai Umar, wahai Khalifah. Sayyidina Umar kata, yang aku menangis ini, kata dia, aku teringat di zaman jahiliah aku, kata dia. Dia teringat di zaman jahiliah dia, saudara sekalian. Zaman jahiliah dia, isteri dia melahirkan anak, mengandung, melahirkan anak. Bila bidan bagi tahu, Tok bidan bagi tahu, Umar, anak yang keluar itu adalah perempuan, saudara-saudara sekalian. Anak yang keluar itu perempuan. Sayyidina Umar hempas kaki jalan, saudara sekalian. Seboleh-bolehnya dia nak pijak anak itu biar mati. Tetapi hebat Sayyidina Umar, garang Sayyidina Umar zaman jahiliah dia, saudara sekalian. Dia kalah. Isteri dia kata, bang,
Bukan abang yang mengandung. Apa nama isteri dia Kak Long? Umi Kalsum. Itu yang pertama. Dengan anak Saidina Ali nama apa? Umi Kaltum. Beza sum dengan tum tu beza kan? Baiklah saudara-saudara sekalian, seboleh-bolehnya dia nak bijak, tetapi akhirnya kerana menjadi budaya sesuatu yang aib di kalangan orang masyarakat Arab pada waktu itu, saudara-saudara sekalian, sesuatu yang aib, tapi akhirnya dia bela sampai umur 6 tahun 7 tahun, saudara sekalian. Tetapi kerana tekanan daripada masyarakat, akhirnya suatu hari dia bawa anak dia, saudara-saudara sekalian. Anak dia kata, abang nak ke mana? Bawa ke kebun kelapa. Kalau kita kebun kelapa sawit lah, kebun kurma ini, saudara sekalian. Dia nak tanam. Dia korek lubang, saya ingat 6 kaki 7 kaki, saudara sekalian. Akhirnya dihumbang, ditaruh ke dalam lubang itu. Meronta anak dia naik, saudara-saudara sekalian. Dipukul, dikatok dengan batang cangkul itu. Menangis, saudara-saudara sekalian. Menangis. Dia hambak dengan dikabus, saudara-saudara sekalian. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, wa izal mau'udatu su'ilat bi aisambin qutilat. Wa izal mau'udatu su'ilat. Kenapa kamu tanam dia, kamu bunuh dia hidup-hidup? Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saudara sekalian. Ini nak gambarkan betapa jahiliahnya, saudara-saudara, dan juga masyarakat pada waktu itu, saudara sekalian. Itu yang disebut oleh Muhammad Qutub, jahiliah klasik, jahiliah purba. Jahiliah moden nanti Ustaz Rizwan ulah lah, saudara-saudara sekalian. Berapa bilangan anak yang dibuang, yang ditaup, sudah lagi tidak menjadi berita sensasi kepada kita, saudara-saudara sekalian. Nak gambarkan betapa jahiliahnya, saudara-saudara sekalian. Itu di segi amalan dia. Bila anak yang dilahirkan itu ditanam hidup-hidup, saudara-saudara sekalian. Di segi syirik dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saidina Umar ni, dia buat patung. Tahu patung? Kalau kita pergi rumah-rumah Cina hak kaya-kaya ni, kalau hak susah ada tim merah, ada gaul tu lah, ada patung, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat tu ya. Patung tu dia adun, dibuat daripada buah kurma. Muslimat kita pandailah hantaran-hantaran buah anggur, buah-buah tu dia boleh adun jadi lembaga. Ini buah kurma. Bila dia balik kerja, balik pejabat, bila dia balik kerja, saudara sekalian, letih tidur, saudara-saudara sekalian. Kopi Iman tak ada lagi waktu tu, kopi Radi tak ada lagi, burger hotdog tak ada lagi kan? Dia ambil tu buah kurma tu, isteri dia bancuh air, tak ada makanan, dia ambil buah kurma tu. Yang dia ketawa tu, yang dia ketawa, saudara-saudara sekalian, Tuhan yang disembah tu dia makan. Masya Allah. Tuhan yang disembah tu dia makan, saudara sekalian. Ini nak gambarkan betapa jahiliahnya, saudara sekalian. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia memutuskan, ya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Ayat-ayat yang sebelum dia utuskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Diutuskan Nabi ini untuk membawa petunjuk kepada kita, saudara-saudara sekalian. Membawa agama yang sebenar, wa dinil haq, saudara sekalian. Sebab itulah dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah Ta'ala ni atas sifat rahim dia, dia nak keluarkan manusia ni daripada kegelapan, maka dia hantar Nabi. Sebab tu kita kena bangga, kita kena bersyukur yang amat sangat kita menjadi umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara sekalian. Saudara bayangkanlah kalau seruan Nabi ni tak sampai kepada kita. Saudara pejam mata bayang tengok. Kalau seruan Nabi ni tidak sampai kepada kita. Lepas raya puasa itu, lama tak pergi ziarah, tak pergi program. Pergi program dengan orang-orang asli. Tahu? Balik dia boleh keluar sampai ke Bentung, ke Siamah, dalam 7-8 km, saudara-saudara sekalian. Berjalan kaki 6 kilo, 7 km. Allah, saudara sekalian. Sebab itu kalau nak jalan tadi daripada Masjid Negara pergi Stadium Tak Heran,
naik bukit, agak bukit boleh berjalan. So clear. Baiklah, saya sampai kat orang asli ni hampir petang lah. Hampir maghrib. Orang asli ni yang kata Tok Guru, dia mulia, bantai dia tu batang kayu dia papah. Kalau dia lapik kain batik atas belenggang tu, busuk mangap. Bukan dia mani, bukan dia basuh. Tidur dengan Tok Batin. Hak lain lepas ke mana atas bangsai tu, dia kata Ustaz tidur lah. Kawan-kawan hak piringan saya pun tidur sebelah. Tidur tak lena. Tak lena tidur, bukan pasal berubah tempat. Dia kata Ustaz, Tok Guru siapa tidur tak lena. Saya tengok di dapur dia tu, periuk tak ada, belanga tak ada, peti ais tak ada, apa pun tak ada. My card, kad kredit lagi tak ada lah. Saya tanya Tok Batin ada pasport tak? Pasport ada tak? Dia kata nanti mengundi ni dekat lah dia tak? Nanti mengundi dia pemain bagi, dia pemain ambil itu kad pengenalan dia. Dia kata awak ustaz yang tak tidur ni, tak dia nak. Saya kata saya heran. Tahu? Melipat perut ni. Tahu perut melipat Tok Batin ni. Budak-budak ni. Bukan dia kurus-kurus macam Ethiopia tu. Saya duk fikir makan apa? Dia kata rezeki ni daripada Allah, tak apalah. Besok pagi dia berhimpun penuh. Rupa anak-anak cucu ni dia tidur atas pokok celah macam tu. Saya maghrib awal kan, kita maghrib subuh. Dia boleh tidur celah tu atas pelepah atas batang pokok tu. Tak apalah. Pagi dia keluar pergi cari makan. Dia tengok taji mulut dah. Kalau ambil keluar mai, dia ludah atas tapak tangan, dia pup buat macam tu. Dia kata pergi belah ni. Saya kata hak jantan-jantan ni yang nak pergi cari makan ni, kalau boleh kijang, jangan bonoh buat balik mai hidup ustaz nak sembelih. Allah darian apa nama? King Musang tu, Raja Musang tu, macam-macam dia buat balik, tak apalah. Bila dia pergi ni, dia mai hak perempuan ni kat lu 12 orang Tok Batin, baru kita taruh. Taruhlah pagi tu. Saya tanya ni hak ni seberia. Tanya seberia. Dia kata bini aku. Tu hak tu seberia. Bini aku. No hak no seberia. Bini aku. No seberia. Bini aku. No seberia. Bini aku. Daripada hak tua melandok sampai ke paha, sampai hak umur 7-8 tahun tu, semua bini dia belakang. Pasal apa? Ini yang Imam Hasan Basri kata, yang membezakan kita adalah syariat. Kepada dia bukan ada dosa pahala, bukan ada syariat. Macam yang bapa ayam, bapa kambing di rumah kita, saudara sekalian. Sebab apa? Sebab seruan Nabi itu tidak ada, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Akhirnya saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian, bila kita sebut Ilahi SAW, saudara sekalian, sudah tentulah kita menjadi kewajipan kepada kita untuk mencintai Rasulullah SAW, saudara sekalian. Saya ambil sikit lagi masa, saudara-saudara sekalian. Tauban radhiyallahu anhu. Tauban ni pegawai khas Rasulullah. Bila dia berhijrah ke Madinah, dia jadi ketua negara. Bukan sekadar jadi tu imam, dia jadi ketua negara. Dia ada tiap usaha peribadi, tiap usaha sulit, tiap usaha akhbar. Penulis wahyu tu tiap usaha akhbar lah. Tauban ni pegawai khas dia, saudara-saudara sekalian. Selepas semasa Haji Wida, sudah turunnya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Selepas turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis. Selepas Rasulullah baca wahyu, bila Rasulullah beredar, Sayyidina Abu Bakar menangis. Sahabat-sahabat dia tanya, kenapa Abu Bakar? Kamu demam ke? Kamu uzur ke? Yang kamu menangis, menahan? Dia kata, kamu tidak memahami apa yang tersirat di sebalik ayat tadi. Bila agama ni dah sempurna, pada hari ini telah aku sempurna Islam itu menjadi agama kepada kamu. Aku redha, aku cukupkan rezeki dan juga nikmat aku. Bila tugas itu dah sempurna, saudara sekalian, tugas Nabi apa dia? Apa dia tugas Nabi? Wa ma alaina illal balagh. Tugas kami menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Islam ni sempurna, selesai tugas Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini menggambarkan kewafatan yang akan berlaku.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bila Rasulullah balik selepas haji tadi, bila Rasulullah kembali ke Madinah, saudara-saudara sekalian, Tauban tadi tak nak berenggang dah dengan Rasulullah SAW. Unta tu dia naik, unta tak apalah besar, kuda tak apalah, kalde tu Rasulullah kata kamu turun, patah pinggang kalde ni, berkapa saja. Tu macam mak rimpit saudara sekalian, no? Tauban. Bila Rasulullah balik ke Madinah, saudara sekalian, ini semayang tu, imam duduk depan, dia duduk sebelah Rasulullah. Rasulullah kata, hai, ini bukan semayang banyak tau, bukan semayang jenazah, makmum duduk belakang, dia pergi duduk belakang. Sekali dia main duduk dekat. Rasulullah kata, Tauban, belakang kamu. Rasulullah pagi tazkirah, berimpit bertindih rebah sampai Rasulullah nak balik ke rumah, dia ikut. Ada malam giliran Aisyah, ada malam giliran Hafsah, Ummu Salamah, dia masuk. Rasulullah kata, hai, rumah kamu sana, kamu balik. Bila dia balik ke rumah, saudara sekalian, semalam-malaman dia menangis. Isteri dia tanya, bang, kenapa? Dia ceritalah kisah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dia kata ini menggambarkan kewafatan yang akan berlaku pada Rasulullah. Pagi besok dia datang subuh dalam keadaan muka dia merah, mata dia bengkak. Bila Rasulullah masuk, Rasulullah kata, Tauban, kamu menangis kenapa? Dia tak jawab. Selepas solat subuh, bila Rasulullah berpaling, Rasulullah nak bagi tazkirah kepada para sahabat. Rasulullah kata, Tauban, kamu nak apa, Tauban? Kamu nak apa? Bayangkanlah kalau seorang tu bertugas dengan Perdana Menteri, ya, no? Saya tak nak cerita situlah, saudara sekalian, no? Dia bertugas, dia kata, ya Rasulullah, yang aku menangis, yang aku takut selepas ini, aku dan juga kami ni akan berpisah dengan kau, ya Rasulullah. Yang aku menangis malam-malam, aku takut kalau aku masuk dalam neraka, sudah tentulah aku diazab, ataupun aku masuk syurga. Engkau Nabi, engkau mukharrabin, hampir dengan Allah, engkau duduk di tingkat yang lain, aku di tingkat yang bawah, ya, no? Sudah tentulah aku tidak bersama dengan engkau. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan, man ahyani sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fi jannati. Man ahyani sunnati, sesiapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dia bersama-sama dengan aku. Man ahyani sunnati, Rasulullah menyatakan demikian, saudara-saudara sekalian. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dia bersama-sama dengan aku, di dunia dan juga di akhirat besok, dia akan bersama-sama dengan aku, saudara-saudara sekalian. Sebab itulah kalau kita mencintai Rasulullah SAW, saudara-saudara sekalian, kita kena beramal. Yang sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cubaan juga. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak mencintai Rasulullah SAW sudah tentulah kita nak kena mengenali batang tubuh jasad Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, salasun qisali hubbin nabi wa hubbil ahlil baiti wa tilawatil Quran. Ajalah anak kita hubbin nabi, supaya mencintai Rasulullah SAW, wa hubbi ahlil bait, ahlil baiti, dan juga ahlil bait daripada bapa saudara Rasulullah yang beriman, sehinggalah kepada isteri dan zuriat anak cucu Rasulullah SAW, saudara-saudara sekalian. Dan juga ajalah anak kita membaca Quran SAW. Jadi kalau kita mengenali Rasulullah, insya-Allah kita akan mencintai Rasulullah SAW, saudara-saudara sekalian. Jadi anak rasa suara itu bagi pusingan yang pertama ini. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fauzi Husin, tuan-tuan sekalian, di atas pencerahan berkaitan matlamat mengapa Nabi SAW diutuskan kepada manusia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, bagaimana disebut oleh Dr. Husin Haikal, tuan-tuan sekalian, bagaimana Nabi sangat membina
anak-anak muda dalam perjuangan dakwah. Semenjak daripada awal dakwah Nabi di Mekah sampailah Nabi kita uzur, Nabi kita sakit, balik daripada peristiwa Hajjatul Wada, haji perpisahan, ada ancaman daripada Rom di Balqa. Rom ialah kuasa besar dunia yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla. Maka kata Dr. Hussein Haikal, Nabi tunjukkan kepimpinan anak muda. Nabi lantik panglima perang namanya Usamah bin Zaid yang saat itu baru berusia 17 tahun, tuan-tuan sekalian. Maka kitaran hidup Nabi ini, Nabi fokuskan kepada pembinaan anak-anak muda kerana mereka merupakan masa depan kepada perjuangan, kepada dakwah, tuan-tuan sekalian. Baik disebut tadi, tuan-tuan, Nabi suruh kita tanamkan perasaan kasih, cinta sayang kepada kaum keluarga Nabi. Kena kenal, tuan-tuan sekalian. Hari ini anak-anak muda tidak kenal Rasulullah, tuan-tuan sekalian. Saya pun dimotivasi kita masuk sekolah-sekolah, tuan-tuan ceramah. Tengok budak-budak kata 5, kata 4 tak kenal. Mereka tak peduli, mereka tak cana, tuan-tuan. Tanya adik, bilakah Nabi Muhammad diputerakan, dilahirkan? Kamu tanya. Dia jawab tahun 1511 ustaz. Itu Portugis masuk Melaka bang. Tak tahu, tuan-tuan sekalian. Saya ingat samalah ceramah depan pelajar-pelajar di Nottingham University, tuan sekalian, ceramah kepada pelajar-pelajar Malaysia, beri soalan-soalan ringkas. Siapa anak angkat Nabi syahid di medan perang Mu'tah? Siapa sahabat Nabi digelar Mukri Al-Madinah? Siapa sport saudara Nabi yang syahid di medan perang Uhud? Kita kenalkan tentang Nabi, mereka tak kenal, tuan-tuan sekalian. Wallahu alam. Mungkin silap sistem pendidikan ataupun ibu bapa tidak cakna di rumah, tuan-tuan sekalian. Tapi cuba tanya tuan-tuan, siapakah pemenang idola bintang kecil musim kelima? Tahu dia? Budak-budak kenal. Siapa dia, tuan-tuan sekalian? Lagu yang menang anugerah juara lagu, kenal, tuan-tuan sekalian. Bahkan tanya minuman kegemaran Sheila Majid, teh ais limau, kenal, tuan-tuan sekalian. Tapi tak kenal tentang perjuangan, tentang cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah matlamat mengapa kita kena gerakkan kempen menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, kita pergi kepada pusingan yang kedua pada Ustaz Azman Syafawi. Panel kita yang kedua yang merupakan graduan daripada Mesir, tuan-tuan sekalian. Beliau merupakan pendakwah sepenuh masa. Seorang sahabat saya yang sangat suka berdakwah dan juga menyampaikan pencerahan kepada masyarakat. Kata kawan baik saya Ustaz Nasir Hassan Tantawi, kalau Ustaz Azman demam, jangan beri ubat Panadol, beri mikrofon, dia kata. boleh sembuh, tuan-tuan sekalian. Mari kita cuba nak uji, tuan-tuan sekalian. Walaupun dia tak sihat, tuan-tuan sekalian, kita nak uji, nak tanya tentang apakah mihnah, apakah ibtila, ujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa menyampaikan dakwah, sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Dipersilakan kepada Ustaz Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati saudara pengurusi Al-Fadhil Ustaz Fauzi Husin, Nazir dan Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin Muslimat, sidang jemaah yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Apa yang disebut oleh Ustaz Fauzi tadi, jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa jarak yang sangat jauh, lebih daripada 500 tahun. Dan kalau kita baca sejarah, kelahiran Nabi Muhammad satu kelahiran yang sangat penting, sehingga Nabi Isa alaihissalam pernah menyebut dalam satu ucapan kepada Bani Israel, zaman Nabi Isa ni ayah Nabi tak ada lagi, tapi Nabi Isa pernah beri satu ucapan, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-Taurah wa mubashiran برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
wahai kaumku Bani Israel, akulah Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada kamu, dan aku membenarkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan aku bawa berita baik kepada kamu. Akan bangkit seorang Nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi Isa ni bukan ucapan yang baru. Beratus tahun sebelum ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa dah cerita kepada Bani Israel tentang Nabi akhir zaman yang akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang kedua, kalau saudara baca kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, masa Nabi Ibrahim nak bina Kaabah dengan Ismail alaihissalam, masa tu cuaca yang sangat panas, dan Nabi Ibrahim juga seorang Nabi yang lebih awal dibangkit oleh Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa membina Kaabah, Nabi Ibrahim angkat tangan berdoa kepada Allah yang diaminkan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Apa doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhanku, bangkitkanlah seorang Nabi di akhir zaman untuk mengajar ayat-ayat Engkau kepada mereka dan mengajar cara-cara menyucikan diri. Engkaulah Tuhan yang maha kuat lagi maha bijaksana. Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah menzahirkan Nabi akhir zaman untuk mengajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir, Nabi sendiri pernah bersabda, ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa alaihissalam. Akulah dia, doa yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dan berita baik yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kita orang Islam kena sedar, apa sebab Allah telah bangkit Nabi-Nabi? Wafat seorang Nabi, bangkit seorang Nabi. Mati seorang Nabi, timbul seorang Nabi. Syahid seorang Nabi, zahir seorang Nabi. Berpuluh Nabi-Nabi dibangkit oleh Allah. Kenapa? Firman Allah Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummah rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Bagi setiap umat ada Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah. Kerja Nabi-Nabi itu apa dia? An i'budullaha wajtanibut taghut. Ajak manusia beriman kepada Allah dan menentang taghut di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah kita faham. Menentang taghut ni apa makna? Taghut ni daripada perkataan bahasa Arab. Kalau terjemuh kepada bahasa Melayu, makna taghut ni melampaui batas. Orang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata judi itu haram, kita kata kalau ada lesen jadi halal. Allah Ta'ala kata arak tu haram, kita kata kalau sumber pendapatan negara dia jadi halal. Ini ada taghut yang melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena sedar, semua nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada musuh masing-masing yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam musuh daripada iblis dan syaitan yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam ajak orang beriman kepada Allah bukan sekejap, lebih daripada 950 tahun. 950 tahun berdakwah saja. Umur Nabi Nuh lebih pada 1000 tahun. Masa dia budak, masa dia remaja. Umur berdakwah saja 950 tahun. 950 tahun ajak orang beriman. Yang ikut Nabi Nuh tak siapa 80 orang. Nasib baik zaman Nabi Nuh tak ada pilihan raya. Kalau Nabi Nuh ada pilihan raya, Nabi Nuh hilang deposit. 80 orang yang ikut Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Allah Zakaria ajak umat dia beriman kepada Allah. Umat dia ambil besi letak atas kepala gergaji,
Siapa terbelah dua jasad Nabi Allah Zakaria alaihissalam, anak Nabi Allah Zakaria, Nabi Yahya, menentang raja yang zalim, Raja Herodus, disembelih di hadapan istana. Tidak ada kesilapan yang mereka buat kecuali berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, untuk menegakkan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quranul Karim Allah mendatangkan ayat yang khusus tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Aku tak hantar Muhammad kepada kamu, kata Allah, kecuali cerita dua perkara. Yang pertama, cerita kebaikan syurga. Yang kedua, cerita keburukan azab api neraka. Dua inilah tempat yang disediakan oleh Allah untuk kita pada hari kiamat, sama ada syurga ataupun neraka. Hak jenis atas pagar tak ada tempat. Kita je pandai-pandai, hak ni dak belah nu, dak belah ni atas pagar. Atas pagar ni istilah yang kita bagi. Hari kiamat sama ada syurga ataupun neraka daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana nak tengok umat jadi baik, Nabi berjuang secara bersungguh selama 63 tahun. Antara usia Nabi yang paling pendek di antara usia Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama sirah menyebut, ulama sirah kata umur umat Muhammad iaitulah kita. Ulama kata umur kita ni ibarat waktu maghrib sampai waktu isyak. Adapun umur umat Nabi Nuh antara waktu isyak sampai waktu subuh, masa yang panjang. Nabi Muhammad umur tak panjang, walaupun usia Nabi tak panjang. Nabi sempat mengajar semua perkara, daripada ambil air semayang sampailah negara Islam diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi usia 300 tahun, 400 tahun, 900 tahun, tetapi tak sempat menunjukkan negara Islam. Masing-masing mati dibunuh oleh musuh masing-masing sebelum diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menghadapi musuh yang sangat ramai. Musuh yang pertama adalah datang daripada keluarga Nabi sendiri. Hak lawan Nabi mula-mula sekali siapa dia? Saudara dia sendiri. Orang yang paling gembira pada masa Nabi lahir, seorang bapa saudara Nabi, Abu Lahab. Abu Lahab ni masa kelahiran Nabi Muhammad, dia sangat seronok. Disembelih binatang ternakan, beri makan kepada orang ramai. Kalau kita gak buat akikah, boleh anak saudara. Seronok Abu Lahab ni dapat anak saudara nama Muhammad. Kerana pada masa tu tak ada lagi orang nama Muhammad. Nabi Muhammad lah orang yang pertama nama Muhammad atas dunia. Nama Muhammad yang terpuji. Abu Lahab sembelih binatang ternakan, beri makan kepada orang ramai, seronok dapat anak saudara. Kemudian dia ada hamba abdi, dia bebaskan hamba abdi dia. Seronok dapat anak saudara, dia dukung Muhammad berjalan di sekitar Mekah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak beriman kepada Allah, lalu Abu Lahab kata kepada Muhammad, "Tabbalaka ya Muhammad," celakalah wahai anak saudaraku Muhammad. Orang hak mula-mula lawan Nabi itu siapa dia? Bapa saudara dia. Tabbalaka ya Muhammad, celaka wahai Muhammad. Sampai Allah Ta'ala balas balik, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kepada tangan kedua Abu Lahab yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyatakan Islam bukan sekejap. Walaupun usia Nabi 63 tahun, tapi Nabi tak putus asa menyatakan agama Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Nabi duduk di Mekah, pernah satu hari Nabi sembahyang di hadapan Kaabah. Abu Jahal datang ramai-ramai daripada belakang, bawa perut unta yang baru disembelih. Perut unta yang baru disembelih ni, ia penuh dengan darah, ia penuh dengan najis, ia penuh dengan kotoran. Bila Nabi rukuk dan Nabi sujud, dilumurkan di atas Nabi, letak atas tengkuk Nabi, letak atas bahu Nabi, letak atas kepala Nabi, letak atas serban Nabi, lumur atas jubah Nabi.
kotor badan Nabi dengan darah binatang. Orang Mekah tengok orang buat ke Nabi, tapi orang Mekah tak berani nak tolong Nabi kerana Islam minoriti, tak ada kekuatan. Anak Nabi Fatimah menitiskan air mata, dibasuh belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Abi Jahlin ibnu Hisham, Allahumma alaika bi Utbah ibnu Rabi'ah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serahlah kepadamu urusan orang-orang Quraisy, urusan Abu Jahal bin Hisham, urusan Utbah ibnu Rabi'ah. Nabi berdoa kepada Allah, sebut nama seorang-seorang, sebut seorang-seorang nama yang menghina Nabi. Islam ditekan di Mekah begitu hebat. Ada sahabat yang dibunuh, ada sahabat yang diseksa. Orang yang pertama mati syahid zaman Nabi, seorang muslimat, nama dia Sayyidatina Sumayyah. Suami dia Yasir juga dibunuh, Ammar diseksa. Satu keluarga menghadapi penyeksaan kerana ikut Nabi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, Allah menjanjikan syurga kepada kamu. Tekanan kepada Islam makin lama makin hebat, sehingga ada seorang sahabat mari bertemu Nabi yang bernama Khabbab bin Arab. Dia diseksa oleh tuan dia, dia seorang hamba abdi. Khabbab ni dia tak gagah macam Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni orang buat apa pun tak jadi apa kepada dia. Khabbab ni diseksa oleh tuan dia. Dia mari temu Nabi, ya Rasulullah, mengapa Nabi tak sembahyang hajat berdoa kepada Allah? Biar orang kafir biarnya mampu belaka, wahai Rasulullah. Biar mati belaka, tinggal kita saja. Tidakkah doa Nabi Allah Ta'ala tak tolak? Pasal apa Nabi tak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau saya jadi Nabi, hari ini saya berdoa kepada Allah biar musuh kalah belaka, wahai Rasulullah. Dengar ucapan daripada Khabbab bin Arab. Lalu Nabi memandang muka Khabbab. Nabi kata, ya Khabbab, kamu tak kena macam umat zaman dulu. Umat Nabi Isa alaihissalam, kepala mereka dibelah dan gergaji, tubuh mereka disikat daripada sikat besi, keluar darah, keluar daging, keluar urat segala-gala. Mautatun fi ta'atillah khairun min hayatin fi maksiatih. Mati dan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa Nabi itu, Nabi diuji oleh Allah macam kita. Ada perasaan sedih, ada perasaan gembira. Ada satu tahun yang dipanggil tahun duka cita. Pasal apa dipanggil tahun duka cita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana ada dua peristiwa yang sangat penting yang melanda Nabi, yang menyentuh hati dan perasaan. Yang pertama, seorang muslimat yang paling Nabi kasih, yang bernama Sayyidatina Khadijah, dimatikan oleh Allah. Khadijah ni isteri pertama Rasulullah. Nabi kahwin dengan Khadijah. Selepas Khadijah kahwin dua kali dah dengan orang lain. Bukan kahwin janda sekali, janda dua kali dah. Nabi kahwin Khadijah. Tapi Khadijah ni seorang yang kaya, harta dia banyak. Dia guna harta dia untuk berjihad, untuk menegakkan ajaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Nabi pun dah sebut. Antara hak Nabi sebut, antara perempuan yang terbaik kata Nabi, ada Siti Khadijah dan juga ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam. Antara perempuan yang terbaik di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Khadijah yang banyak tolong Nabi, dimatikan oleh Allah, meniti air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa yang kedua, bapa saudara yang Nabi kasih, Abu Talib, juga dimatikan oleh Allah. Abu Talib ni dia kafir, dia tak mengucap dua kalimah syahadah. Tapi Nabi kasih kepada Abu Talib ni kerana apa? Jasa Abu Talib, jasa yang besar. Bila Nabi Siti Aminah wafat, ayah Nabi Abdullah wafat, Abdul Muttalib datuk Nabi wafat, orang yang pelihara Nabi adalah Abu Talib. Dan sepanjang Abu Talib hidup, orang kafir tak berani nak sentuh batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga oleh Abu Talib. Tiba-tiba Abu Talib dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas Abu Talib mati,
Orang kafir buat macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tekanan kepada Islam di Mekah terlalu kuat, Nabi melangkah setapak, Nabi pergi ke Taif dengan harapan orang Taif akan beriman kepada Allah. Sampai di Taif, Nabi panggil orang ramai. Nabi kata, aku ni Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah. Nabi cerita bab Islam, cerita dosa pahala, cerita alam akhirat. Lalu orang Taif kata, wahai Muhammad, tak ada muka lain yang layak dari Nabi selain daripada kamu, wahai Muhammad. Lalu mereka ambil anak-anak batu dan kayu melontar ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah mengalir sampai ke tumit. Darah bukan menitik mengalir. Patah gigi Nabi, berdarah daripada hidung. Angkat tangan pula berdoa kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya aku pada hari ini, ya Allah. Sedang Nabi berdoa, datang malaikat Jibril alaihissalam bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mari, ya Muhammad, doa kamu didengar oleh Allah. Apa yang kamu nak suruh aku buat sekarang? Ada kamu nak suruh aku ambil bukit yang besar ni hempas atas kepala mereka? Kalau mu nak suruh aku boleh buat sekarang. Nabi kata, jangan wahai malaikat. Dia lawan aku ni kerana dia tak erti. Mudah-mudahan anak cucu dia akan datang, akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi meneruskan perjuangan. Apabila tekanan kepada Islam makin lama makin hebat, orang-orang Madinah, orang-orang Mekah tanya, bila nak pindah ya Rasulullah? Kami tak tahan duduk di Mekah ni menghadapi ujian. Nabi kata, nanti dulu. Kita tak dapat wahyu daripada Allah, nanti dulu. Dan kalau saudara baca sejarah, musim haji, musim yang paling ditakuti oleh pemimpin-pemimpin Mekah. Pasal apa orang Mekah takut musim haji? Kerana musim haji ni orang luar datang beramai-ramai ke Mekah menunaikan ibadah haji. Kafir tapi haji tak tinggal. Mereka ni kafir tapi haji tak tinggal. Haji ni suatu ibadat yang diasaskan di zaman Nabi Allah Ibrahim. Selepas Nabi Allah Ibrahim wafat, orang masih melakukan ibadah haji. Tapi haji mereka cara jahiliah. Orang lelaki tawaf dalam keadaan telanjang pada waktu siang. Orang perempuan tawaf dalam keadaan telanjang pada waktu malam. Sembah binatang ternakan, sembelih binatang ternakan, ambil darah lumur kepada berhala. Ini haji cara jahiliah. Abu Jahal kata, kalau masuk musim haji paling bahaya kepada kita. Bimbang takut orang luar mari ke Mekah temu Muhammad, takut masuk Islam. Hak ni hak paling mereka bimbang sekali, takut orang luar masuk Islam. Sehingga ada pendapat yang menyebut lorong yang nak masuk ke Mekah semua dikawal belaka. Kawal belaka. Lorong ni Abu Jahal jaga, lorong ni Abu Sufyan jaga, lorong ni Abu Lahab jaga, lorong ni Abul Aswad jaga, lorong ni Abul Bakhtari jaga. Hak nama Abu tu jahat belaka zaman dulu. Abu belaka. Bila orang luar masuk Mekah, mereka pesan, jangan bertemu Muhammad ahli sihir. Jangan bertemu Muhammad orang gila. Jangan bertemu Muhammad ni orang jahat, orang ada penyakit macam-macam. Sampai orang luar yang mari ke Mekah semua tak berani bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang Madinah. Orang Madinah masuk Mekah, mereka cerita Muhammad ni orang gila, Muhammad jahat, Muhammad ahli sihir macam-macam. Orang Madinah dia tak mudah percaya. Orang Madinah kata, tak apa, cerita soal khabar tu tak apa, kami dengar saja. Kami nak tengok dengan mata lendai kami sendiri Muhammad tu lagu mana. Kemudian orang Madinah masuk Mekah. Siapa di Mekah, mereka tanya orang ramai, aina Muhammad, aina Muhammad, di mana Muhammad, di mana Muhammad. Pada masa tu Nabi Muhammad pakai jubah putih, baca Quran, bersandar di tiang masjid. Orang tak layan ke Nabi kerana orang tuduh Nabi gila. Orang Madinah mari duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa tu Nabi tengah baca Quran. Orang Madinah mari tak bising, mari dengan senyap. Lama dengan Nabi baca Quran. Lalu orang Madinah berpaling sama-sama sendiri. Orang Madinah kata, ni bukan bacaan orang gila. Kalau orang gila dia merapu lagu lain.
makhraj yang betul, qiraat yang betul, nahwu yang betul, dia bukan orang gila. Lalu orang Madinah bersalam dengan Nabi SAW. Wahai anak, siapa anak yang sebenar? Dia panggil anak pasal Nabi lebih muda pada dia. Nabi kata dia Nabi akhir zaman yang diutuskan oleh Allah. Dalam ramai-ramai orang Madinah yang hadir, ada seorang yang pernah belajar kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ni ada cerita sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ramai di kalangan ahli kitab zaman dulu yang kenal Muhammad lebih daripada kenal anak-anak sendiri. Bila Nabi mengaku dia Nabi akhir zaman, maka berlaku soal jawab. Mak awak nama siapa? Mak saya nama Siti Aminah. Ayah awak nama siapa? Ayah saya nama Abdullah. Datuk awak nama siapa? Datuk saya Abdul Muttalib. Puak mana? Kabilah mana? Kaum mana? Semua dijawab oleh Nabi SAW. Lalu orang Madinah kata, inilah dia Nabi akhir zaman yang diutuskan oleh Allah. Sama dalam cerita kitab Taurat. Nasib baik kita tak percaya ke cerita suat khabar tadi. Kita mari tanya sendiri Muhammad, maka kita bertemu Nabi akhir zaman yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengucap syahadah, berbaiat terima Islam. Kemudian Nabi bercerita kisah Nabi kena pukul, orang nak bunuh macam-macam. Orang Madinah meniti air mata. Pada masa mereka nak balik, mereka pegang tangan Nabi SAW. Mereka kata, ya Rasulullah, marilah balik bersama kami ke kota Madinah, biar kami jaga kamu, wahai Rasulullah. Kamu duduk di Mekah orang buat macam-macam, mari balik bersama kami ke kota Madinah, biar kami jaga. Kami sanggup korbankan anak isteri kami kerana kamu, wahai Rasulullah. Nabi kata, pergi balik dulu. Sekarang tak ada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa tahun, Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah. Bila berhijrah ke Madinah, Nabi menegakkan sebuah kerajaan untuk menegakkan agama Allah. Nabi ambil Madinah bukan ambil setakat mereka saja, tukar undang-undang, tukar perlembagaan, undang-undang jahiliah. Nabi buat, Nabi letakkan Quran dan hadis, hukum yang paling tinggi. Rakyat di Madinah pada masa tu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada macam-macam agama, Islam minoriti. Tetapi masing-masing boleh hidup dengan aman, dengan keadilan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa lama selepas daripada itu, orang Yahudi khianat kepada Rasulullah. Nabi layan mereka dengan baik, tapi mereka khianat. Orang Yahudi angkat makanan kepada Rasulullah. Dia tahu Nabi Muhammad suka makan daging kambing yang dibakar. Tiba-tiba orang Yahudi sapu racun di atas makanan Nabi, nak beri ke Nabi. Racun ni dia tak nampak, dia bukan macam cat ICI. Nampak kalau kita cat. Racun ni letak dalam apa? Lepas semua tugas Nabi, Nabi ambil daging, Nabi kunyah. Belum sempat Nabi telan, tiba-tiba daging kambing itu berkata-kata dengan mukjizat daripada Allah. Ya Rasulullah, ada racun, wahai Rasulullah, ada racun. Nabi keluarkan balik. Walaupun Nabi tak sempat makan daging, tapi racun dah masuk dalam tubuh Nabi, meresap dalam tubuh. Dipanggil tukang masuk Yahudi, dibawa depan Rasulullah. Mengapa kamu nak bunuh Nabi SAW? Mengapa kamu nak bunuh ketua kerajaan Islam? Mengapa kamu khianat kepada Muhammad? Lalu orang Yahudi jawab, pada hari ini kami nak uji dia. Kalau dia Nabi sungguh, dia diselamatkan oleh Allah. Kalau dia tak Nabi, dia akan mati pada hari ini. Lalu Allah menurunkan ayat, afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apabila ada di antara nabi-nabi yang dihantar oleh Allah kepada bangsa mereka, lalu mereka menyombongkan diri, dan ada di antara nabi-nabi yang dibunuh, dijatuhkan hukuman mati. Bayangkanlah betapa payahnya Nabi untuk membawa ajaran Islam sampai kepada kita. Tiba-tiba ada orang Islam di akhir zaman buat main-main. Buat main-main. Ada orang hina Nabi, buat kartun macam-macam. Hina Nabi dalam tulisan, hina sunnah Nabi, buat filem macam-macam. Bila berlaku baru ni di Amerika,
orang buat filem hina Nabi. Di Denmark orang buat kartun hina Nabi. Pemuda-pemuda Islam seluruh negara bergaruk di hadapan kedutaan Amerika. Ada orang kita kata kita datang ramai-ramai ni buang masa, buang duit, buang segala-gala. Tak ada faedah kita bergaruk ramai-ramai. Nabi lama dah mati. Apa pasal sampai kita bergaruk ramai-ramai bela Rasulullah? Apa faedah yang kita boleh? Orang cakap lagu ni orang tak erti apa. Dia tak baca sejarah. Pernah satu hari Nabi baca khutbah di atas mimbar. Tiba-tiba datang seorang badui. Orang badui ni orang tak ada peraturan, tak sekolah. Dia masuk hari Jumaat ni, Nabi baca khutbah. Tengah Nabi baca khutbah, tengah orang ramai. Dia bangkit berdiri. Dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kiamat tu bila? Kita kalau masuk masjid, kita tak cakap. Khatib pesan, orang kata diam sekalipun, lara pahala. Kita pun duduk alik tiap, tidur terus, tak bising langsung. Kalau kita tak cakap apa. Tapi orang ni badui tak tahu apa, masuk masjid dia bising. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kiamat tu bila? Nabi tak jawab. Ada sahabat kata Nabi tak dengar kerana khusyuk baca khutbah. Tapi lepas sembahyang Nabi cari, manil ladzi sa'alani, siapa yang soal aku tadi? Orang badui itu kata, ahadha ana ya Rasulullah, saya yang soal tadi wahai Rasulullah. Nabi tanya, ta'aruf datang pada mana? Dia mai kata datang pada Sahara, datang pada padang pasir. Nabi tahu dia orang badui, orang tak tahu apa. Kalau sahabat bising, barangkali Nabi marah. Orang badui itu Nabi tak marah. Nabi kata, no apa? Lalu orang badui itu kata, ya Rasulullah, aku dengar dunia akan kiamat. Oleh kerana aku payah nak bertemu kamu wahai Rasulullah, hari ini peluang aku bertemu. Aku nak tanya kiamat tu bila? Nabi tanya balik, Maza addata, apa persiapan awak? Awak tanya kiamat ni bila? Apa persiapan awak? Orang badui itu kata, ya Rasulullah, amal yang wajib saya buat belaka. Semayang wajib, puasa wajib, zakat wajib, sedekah wajib, saya buat belaka. Cuma amal sunat saya tak berapa buat, kerana saya tak erti wahai Rasulullah. Tetapi saya kasih kepada Rasulullah. Kalau ada orang hina Rasulullah, saya sanggup mati mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar pengakuan badui lagu tu. Lalu Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta, awak akan bersama orang yang awak kasih pada hari kiamat. Demikianlah besarnya pahala orang bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita kata kepada pemuda, yang buat bergaruk, yang pergi kedutaan mereka, buang masa, buang duit, buang tenaga, kerja sia-sia, tak ada apa-apa. Orang yang cakap lagu ni, dia tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kenal sungguh, dia bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ni manusia yang terbaik, yang disebut oleh Ustaz Fauzi tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana Muhammad bin Abdullah ibnul Abdul Muttalib, inna Allah khalaqal khalqa thumma ja'alahum firqatin faj'alani fi khairihim firqatan thumma ja'alahum qabail faj'alani fi khairihim qabilatan thumma ja'alahum buyutan faj'alani fi khairihim baitan wa nafsan. Yang maksudnya, akulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Allah menjadikan dua puak akulah puak yang terbaik. Allah menjadikan kabilah yang banyak, kabilah akulah kabilah yang terbaik. Allah menjadikan rumah yang banyak, rumah akulah rumah yang terbaik. Dan akulah manusia yang terbaik yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambut maulud Nabi ni bukan sambut saja. Kalau boleh kita nak ikut apa hak Nabi buat. Nabi bukan mengajar sembahyang saja. Antara hak Nabi ajarnya tegak negara dan hukum Allah. Hak ni hak orang Islam tak berapa nak buat lagi. Sembahyang, orang sembahyang belaka dah. Tapi tegak negara, masih ada orang Islam tak yakin negara Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, sempena maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah kita memahami apa ajaran Islam yang sebenar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebelum kita mati, kita sempat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Terima kasih kepada yang berbahagia Fadil Ustaz Azman Syafawi yang telah menjelaskan kepada kita tentang perjalanan Rasul, juga generasi Al-Quran yang mereka tuan-tuan diasak dengan mehnah tribulasi dalam perjuangan dakwah mereka. Ada yang gugur sebagai syuhada, bahkan sahaja berlakunya pemerintahan Nabi SAW di Madinah. Ujian ini tidak berhenti tuan-tuan. Di medan perang Badar ada 14 orang sahabat gugur sebagai syuhada. Sebahagian besar mereka ialah anak-anak muda. Pada tahun 3 Hijrah berlaku peristiwa Yam Ar-Rajid, 10 orang telah dibunuh dalam perjalanan dakwah mereka. Tahun 4 Hijrah tuan-tuan berlaku peristiwa Bir Ma'unah, peristiwa Telaga Ma'unah tahun sekitar 70 orang, termasuk ketua rombongan nama dia tuan-tuan Abdullah bin Tariq telah mati dibunuh oleh puak-puak kafir Bani Lahyan, Bani Zakwan dan Bani Usayyah tuan-tuan sekalian. Peristiwa perang Uhud pula 70 orang telah syahid. Yang pertama orang tua, bukan muda saja, baru tua hebat tuan-tuan. Nama dia Abdullah bin Haram, yang ni ayah kepada Jabir bin Abdullah. Dia syahid yang pertama tuan-tuan. Yang syahid pembawa bendera Islam nama dia Mus'ab bin Umair. Yang mati syahid bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah. Yang mati pemuda yang baru saja menikah, baru kahwin tuan-tuan, Hanzalah bin Abu Amir. Walaupun ayah dia bapa munafik, dia pemuda yang beriman. Jadi tuan-tuan sekalian, ujian demi ujian telah ditimpakan kepada generasi Al-Quran untuk membawa risalah agama Allah. Jadi sebelum kita tutup majlis hari Ra'ilah, kita buka satu soalan tuan-tuan sekalian pada malam ini, insya-Allah kepada tuan-tuan boleh tanya kepada mana-mana ahli panel kita, soalan berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila tuan-tuan. Sayang kita dapat pencamu jauh daripada Kedah Al-Ustaz seorang, daripada Terengganu seorang, tuan-tuan bukan senang. Sila tuan-tuan sekalian. Penyakit daripada zaman kita sekolah lah, kalau cikgu tanya zaman universiti, saya cikgu tanya mesti penyakit Downhill syndrome tuan-tuan, tunduk belakang warak tuan-tuan. Dah, sila tanya soalan, sila. Sila. Ada. Kalau tak ada, moderator kena buat kesimpulan lah tuan-tuan sekalian. Sila. Ada muslimat? Nampak nak tanya muslimat tu. Dia nak kena degih pun benih mata juga. Wah, semangat nampak. Dapat sejuk belakang. Jadi sila. Sila. Ya. Kalimah Allah. Okey, kalimah Allah okey, kalimah Allah adakah digunakan oleh agama lain? Agama lain. Okey, jadi kita minta penjelasan Ustaz Azman Syafawi berkaitan dengan kalimah Allah tuan-tuan sekalian. Sejauh mana digunakan oleh agama lain? Ada pro dan kontra dia. Pro dan kontra dia tuan-tuan. Dipersilakan pada Ustaz Azman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Antara isu yang timbul sejak akhir-akhir ini penggunaan kalimah Allah. Yang pertama, orang Islam kena sedar Allah Ta'ala ni Tuhan kepada sekalian makhluk. Orang Islam ke orang kafir ke binatang ke apa benda sekalipun, Allah Ta'ala yang menjadi akan segala-galanya. Cuma sebahagian daripada makhluk Allah, dia tidak merasa akan kehadiran Allah dari sudut penabdian diri. Adapun dari segi tauhid rububiyah, semua manusia yakin Allah Ta'ala tu ada. Misalnya tanya orang kafir, siapa yang buat langit, siapa yang buat bumi? Semua masing-masing mengatakan Allah. La yakulunallah, masing-masing mengatakan Allah. Tanyalah orang Yahudi yang paling jahat sekali, siapa dia buat langit, masing-masing mengatakan Allah. Dan segi tauhid rububiyah, semua makhluk percaya belaka Allah yang menjadikan alam, menjadikan segala-galanya. Tetapi tauhid uluhiyah, tauhid ketuhanan, masing-masing ada di antara mereka yang menganggap ada kuasa lain sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab ada yang sembah api, yang sembah batu berhala, yang sembah pemimpin, yang sembah raja-raja, kerana mereka tak terima dari segi uluhiyah Allah Ta'ala ni Tuhan dia. Adapun hakikat yang menjadikan alam ni
masing-masing mengakui Allah Ta'ala ni yang menjadikan alam. Tak ada siapa yang kata berhala yang menjadikan alam yang begitu luas dan ada pada hari ini. Ini hakikat yang sebenar. Dan untuk maklumat semua, hati kecil manusia, dia tak boleh tipu diri dia. Allah itu berkuasa atas segala-galanya. Seorang pemimpin komunis, Karl Marx pada masa dia nak mati, dia sebut nama Tuhan. Komunis suatu ajaran yang tak percaya adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa dia nak mati, dia sebut nama Tuhan. Pasal apa dia sebut nama Tuhan? Kerana pada masa itu sakit yang amat sangat. Dia yakin tak ada dah kuasa boleh tolong dia kecuali Tuhan yang menjadikan dia dan menjadi akan sekalian makhluk. Dan ketika Mikhail Gorbachev, Presiden Rusia, pada masa kejatuhan komunis di Rusia, lalu Mikhail Gorbachev menyebut dalam satu ucapan dia kata jatuhnya ajaran komunis bukan kerana kurangnya pakar sains. Dalam komunis banyak pakar sains. Jatuhnya ajaran komunis bukannya kerana kurang pakar ekonomi. Banyak pakar ekonomi dalam ajaran komunis. Tetapi jatuhnya ajaran komunis kerana komunis tak percaya adanya Tuhan yang menjadi akan mereka. Hakikat zahir dalaman manusia, mereka yakin Allah Ta'ala tu ada, tapi kesombongan diri, mari perasaan sombong, tambah mengabdikan diri kepada Allah, rasa lebih pandai daripada Allah, rasa bijak daripada Allah, maka mereka menafikan tauhid uluhiyah, ketuhanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi rububiyah, mereka yakin Allah yang menjadikan alam di atas pemilik Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun penggunaan nama Allah, kita nak halang orang Kristian guna nama Allah, setakat mana kita boleh halang? Setakat mana? Di rumah mereka, kalau mereka sebut di gereja, kita tak tahu dia kata apa. Kita tak tahu. Cuma apa yang kita harap, kalau mereka nak guna nama Allah Ta'ala ni, biar mereka memahami siapa Allah Ta'ala, dan bukan untuk menghina, tapi mengangkat dan memertabatkan Allah Tuhan yang menjadi akan sekalian alam. Kalau berlaku penghinaan, wajib kepada orang Islam mempertahankan kalimah Allah untuk orang Islam saja. Kalau mereka nak guna dengan tujuan menyebut kebesaran Allah, dunia ni Tuhan Allah Ta'ala yang buat, matahari ni Allah Ta'ala yang buat, dia mengajar di sekolah dia, orang Kristian aja, bumi ni Allah Ta'ala yang buat. Kalau setakat tu tak apa. Kalau setakat tu tak apa lagi. Tapi kalau bentuk penghinaan, orang Islam tak boleh izin kepada mereka di atas pemilik Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tambah sikit apa yang disebut oleh Fazul Ustaz Azman tentang kalimah Allah ini, saudara-saudara sekalian. Dia suatu kalimah yang ajaib dan mukjizat, saudara-saudara sekalian. Kalau kita belajar dalam tauhid asma wa sifat, dia bermula dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu asal daripada perkataan ilah. Asal daripada perkataan ilah. Tak ada dari segi bahasa untuk diterjemahkan, melainkan diterjemahkan dengan Tuhan. Bagi kita orang Melayu, orang putih panggil apa? God. Orang Hindu panggil apa? Deva. Orang Cina panggil apa? Sin. Saya ceramah di orang Cina. Saya tanya Cina, Tuhan apa panggil apa? Saya ceramah di orang Hindu, Tuhan apa panggil apa? Dia panggil Deva, saudara-saudara sekalian. Baiklah, tentang kalimah Allah ini, saudara-saudara sekalian, adalah suatu kalimah yang ajaib, saudara sekalian. Dia ada pada nama kita Abdullah. Kita tak boleh letak nama Allah, kena tambah Abdul. Saifullah, Khalid bin Walid itu pedang Allah, saudara-saudara sekalian. Dalam Al-Quran Allah telah sebut berapa kali? 2697 kalimah Allah ini, saudara sekalian. Surah Al-Baqarah ada berapa ayat? 286 ayat. Khilaf, ada yang mengatakan 287. Dalam surah Al-Baqarah saja 297 kalimah Allah ini, saudara sekalian. Baiklah, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, Allahu Rabbuna wa Rabbukum, a'maluna wa a'malukum. Baiklah, Allah itu Tuhan kita, Tuhan kami. Allahu Rabbuna, Tuhan kami. Pagi tadi kita doa apa? Allahumma hdina. Kalau doa qunut kita. Baiklah, saudara sekalian, Allah itu Tuhan kita. Dan juga wa Rabbukum, Tuhan kepada mereka.
Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, dia menghuraikan, menjelaskan ayat ini. Dia mengambil kisah Masitah. Masitah ni dia tak beriman dengan Fir'aun. Bila dibicarakan, Fir'aun hazir dengan isteri dia, Asia. Tahu? Bila pendakwa tanya, Masitah, ada lagi ke Tuhan selain Fir'aun? Dia kata, Allahu Rabbuna, Allah tu Tuhan kami. Dia tunjuk diri dia, anak dia, suami dia, isteri dia, dan orang yang dia tunjuk kepada Asia. Sebab Asia isteri Fir'aun tu beriman. Wa Rabbukum, Allah ni Tuhan kita, Tuhan dan Tuhan mereka. Hak Tuhan mereka ditunjuk kepada Fir'aun, dan juga Tuhan kepada Fir'aun. Tuhan kepada Sami Bilu, Tuhan kepada Lingking Ye. Mampu tak? Kau sukun saudara-saudara sekalian. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat sekalian, a'maluna wa a'malukum, amalan kita dan amalan mereka. Banyak lagi ayat-ayat yang lain saudara sekalian. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, marilah kepada satu kalimah. Marilah kepada satu kalimah. Kalimah itu kalimah apa? Kalimah Allah. Bainana wa bainakum, di antara kami dengan kamu saudara sekalian. Sebab itulah saudara-saudara dan juga sahabat sekalian, dia sesuatu yang ajaib saudara sekalian. Kalau saudara tengok di Algeria, berlaku pilihan raya umum di Algeria. Yang bertanding jamaah Islam adalah PIS, bukan PAS ni. Politik tak boleh masuk dalam masjid. Ini cerita di Algeria, PIS. Baiklah, Jumaat yang terakhir, besok Sabtu hari pilihan raya, hari mengundi. Pemimpin utama dia Syekh Abbas Madani. Allah, alim dia, hebat dia. Khutbah dia yang terakhir ni saudara sekalian, melimpah ruah manusia sehingga keluar. Member itu terpaksa diangkat ketika dia mula ittaqullah. Awan tu mendung. Awan jadi mendung. Awan tu hitam mendung. Habis khutbah, solat Jumaat. Selesai solat Jumaat, awan itu beredar. Dia kembali balik, awan itu beredar, dia berpecah, akhirnya dia bercantum jadi kalimah Allah. Jadi kalimah Allah. Besok keputusan pilihan raya, orang keluar mengundi, PIS mencapai kemenangan. Abbas Madani ditangkap, Dr. Ali Behad Timbalan ditangkap. Saya nak sebut itu kalimah ajaib saudara-saudara dan juga sahabat. Baiklah saudara sekalian, kita bincang, kita takut dari segi musaqqah, kesusahan, kita takut payah nak jaga saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Sebab apa saudara-saudara dan juga kalian? Kalau kita pernah ke Mesir, Ustaz Azman pernah ke Mesir, saudara-saudara kalian, di Mesir Bible itu ditulis dalam bahasa Arab. Ada kalimah Allah. Ini Bible yang ada dalam negara kita diimport daripada Indonesia. Baru ni saya ceramah di Sandakan masjid, lepas itu ceramah di gereja. Saudara-saudara sekalian, padri itu bagi Bible kepada saya, ada kalimah Allah. Saya bagi Quran kepada dia, terjemahan. Padri itu kata saya sudah ada Quran. Dia bagi Bible, saya kata saya sudah ada Bible. Saudara sekalian, di Mesir Bible itu tulis dalam bahasa Arab, ada kalimah Allah. Mesir ni bukan saja gedung ilmu, tetapi gudang yang melahirkan para ulama. Sebab itu Dr. Suqrawi dalam komen dia kata di negara Arab, terutama di Mesir, negeri kelahiran dia, tak ada masalah. Mereka tak berbalah dengan kalimah Allah. Sebab apa? Mereka memahami ayat Quran, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Kita takut musaqqah, kesusahan, payah nak jaga saudara-saudara kalian. Sayyidina Ali sebut apa? Kalimatul haq wa uridu biha batil. Kalimah itu benar, kalimah itu baik. Takut disalah artikan, disalah guna saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Saya masih ingat lagi saudara sekalian, pada tahun 2001 dalam parlimen ni saudara-saudara sekalian, yang alim tu sebenarnya, yang paling alim dalam parlimen tu sekarang, ahli parlimen marah lah tu. Tahun 2001 saudara-saudara sekalian, ahli parlimen Penang, mantan bekas ahli parlimen Penang, saudara sekalian, dalam parlimen
Saya minum kat Taqwa tu kan, tu rumah anak dia tu. Dia kata Fauzi yang nak pergi mana pagi ni? Kata tak pergi mana lah, tengah hari baru Ustaz Azwan bagi tahu kuliah tang mana. Dia kata jom pergi parlimen. Saudara sekalian, parlimen hari tu apa soalan dia? Dia minta Kementerian Dalam Negeri, dia mencadangkan Kementerian Dalam Negeri, sebab polis ni duduk bawah Kementerian Dalam Negeri. Dia minta Kementerian Dalam Negeri, saudara sekalian, yang pertama mereka cipta logo yang lain, ataupun dia meminda ubah suai logo. Sebab logo polis tu ada kalimah Allah, ada kalimah Muhammad. Saudara-saudara sekalian, almarhum Ustaz Rencana, sebab ulama ni dia dah fikir lama dah. Yang jadi menteri di Jabatan Menteri pada waktu itu siapa dia? Hamid Osman. Dah, dia kalah di SIP, saudara sekalian. Datuk Dr. Abdullah Mat Zain. Dia bangun, dia jawab. Dia kata yang berhormat Penang, Tuhan ni bukan Tuhan orang Penang saja, bukan Tuhan orang Besut saja, Tuhan Cina, Tuhan Hindu, Tuhan saudara sekalian. Hebat dia jawab. Ustaz almarhum Ustaz Zain bangun celah. Dia kata yang berhormat Besut, yang berhormat Menteri, kita pandang kesusahan Musaqah, susah rakyat jaga. Dia kata awak polis, dia masuk jamban. Masuk jamban boleh bawa kalimah Allah kah? Boleh bawa kah? Tak jawab apa? Tak boleh bawa. Dia kata dia masuk jamban, dia buang tali pinggang kah? Kalau dia buang tali pinggang, terlondeh habis dengan piston-piston dia, saudara sekalian. Dia semayang, topi dia letak depan kan? Susah nak jaga. Logo Petronas dia boleh pindah, saudara sekalian. Baiklah, kalau kita bincang Musaqah susah, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Parlimen sudah memutuskan Sabah, Sarawak, wilayah boleh guna. Cuba negeri-negeri beraja ini, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Baiklah, saya nak bagi tahu kepada saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Bila ada sesuatu perhimpunan di pangkat negara, di pangkat negeri, daripada menteri, timbalan menteri, esko di pangkat negeri, perbuatan kerjaan, apa lagi, pelajar-pelajar sekolah, di stadium, di perhimpunan. Bila ada perhimpunan, yang pertama kita akan negaraku, nyanyi lagu negaraku. Lepas tu Allah selamat Sultan Mahkota. Tak jadi dah makrat dia. Semua Allah selamat Sultan. Baiklah, timbalan menteri itu dia nak nyanyi lagu mana? Saudara sekalian, esko dia nak lagu-lagu mana? Saudara-saudara sekalian, bola sebelum lawan bola, okey, Allah selamat Sultan dulu di sekolah. Umat Islam berapa juta? Hak bukan Islam ni berapa juta? Dia pun tak boleh sebut lah, saudara sekalian. Inilah saudara-saudara sekalian, kalau kita tak bagi mereka sebut, negeri-negeri beraja ini, Kedah baik, Selangor baik, Kelantan baik, Terengganu baik, semuanya ni termasuk Selangor, Allah selamat Sultan, saudara sekalian. Cina, Hindu yang bukan Islam, bukan saja di sekolah agama kafar, sekolah Saint Michael, sekolah Saint John, sekolah-sekolah umum ni, semua Allah selamat Sultan, saudara-saudara sekalian. Jadi oleh kerana itulah perlu kepada pengawasan saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Sebab ini kalimah yang baik, saudara-saudara sekalian. Perlu kepada pembincangan, saudara-saudara sekalian. Kepada tok guru kita sudah mencadangkan, saudara sekalian. Perlu kepada muzakarah, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Bagi saya, apa saja masalah, saudara sekalian, kita jadikan diri Rasulullah sebagai role model, uswatun hasanah, saudara-saudara sekalian. Ni 23, 24 ni hari Maulud. Belara. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah sebagai contoh ikutan kepada kita, saudara sekalian. Termasuklah isu kalimah Allah, isu yang lain. Maka mestilah kita kembali kepada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ilaihi rasul. Kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Rasul, saudara sekalian. Kalau kita lawan, Bila terdesak, man kazzaba Nabi fahuwa finnar. Kalau kita melakukan pembohongan kepada Nabi, fahuwa finnar, maka neraka tempat dia, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Kita berpeganglah dengan sunnah Nabi, saudara sekalian, dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin, saudara sekalian.
Jadi nak rasa seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih penjelasan yang sangat padat daripada orang di panel kita tuan-tuan dalam membicarakan persoalan kalimah Allah, dengan ada pro dan kontra tuan-tuan yang perlu diperhalusi oleh para alim ulama dan juga pembuat polisi awam negara kita. Jadi tuan-tuan sangat menarik untunglah tuan-tuan sekalian. Orang duduk di Lembah Kelang, duduk di Gombak sini seronok, banyak ramai para asatizah guru-guru yang turun datang mengajar kita. Tuan-tuan, ini satu nikmat. Saya ceramah satu Malaysia berbalik daripada Pekan Pahang tuan sekalian. Sebelum tu di Terengganu, sebelum tu di Perak, di Johor. Tuan-tuan, tempat lain tak macam kita. Kalau Negeri Selatan, Johor, Melaka, Negeri Sembilan memang berat nanang tuan sekalian. Minta maaf kerana ini tuan sekalian, masjid-masjid mereka. Kami mari jemaah baca Yasin, marhaban, berzanji tuan sekalian. Sebuah masjid ada sebuah labis tuan sekalian, labis. Feda ceplok barat, ceplok timur, Feda tenang tuan sekalian. Ada masjid dekat Pekan, masjid tenang. Memang tenang sungguh tuan sekalian. Tok Imam dengan Tok Bilal tuan sekalian. Sebab tu kita ambil peluang duduk di Gombak sini tuan-tuan, kita hadir ke masjid ilmu, dan masjid tuan-tuan ni tiap-tiap malam surah Ar-Rasyidin, surah Masjid Asy-Syarif, di mana-mana penuh dengan kuliah-kuliah ilmu. Maka kita ambil peluang. Allah berikan kita nikmat umur, nikmat masa, dan tuan-tuan nikmat ini akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat tuan-tuan sekalian. Rasa malu tuan-tuan sekalian di Palestin. Palestin tempat perang tuan-tuan. Satu hari 5 kali kuliah. Bila mereka kuliah? Bila mereka kuliah tuan-tuan, lepas sembahyang tu bangkit beri tazkirah, beri kuliah tuan-tuan. 5 kali sehari. Tak ada masa nak beribu tengok orang semua tuan suka pada belajar, suka pada ilmu, dan anak-anak menghafal Quran. Daripada Perdana Menteri Syekh Ismail ni hafal Quran sampailah kepada kanak-kanak masyarakat semua menghafal Al-Quran. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Dan itulah yang berlaku di Palestin. Cinta kepada majlis ilmu tuan-tuan sekalian. Jadi terima kasih kepada orang di panel kita yang datang daripada jauh, kepada pihak masjid yang bertukar lumus bagi menjayakan majlis ini, dan juga tuan-tuan yang sudi menjadi pendengar yang baik pada malam ini. Semoga Allah meletakkan tapak kaki kita di atas jalan kebaktian untuk meninggi dan membentengi agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kat luar ada buku berkaitan Rasul yang terbaik tuan-tuan. Wajah kasih Rasulullah, tuan-tuan boleh dapatkan dengan harga yang murah di luar, di sebelah pintu keluar insya-Allah. Lepas solat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Jom.